kawan-kawan, apa yang kamu akan terfikir kalau saya sebut tentang sekolah? Mesti kamu akan fikir tentang buku, peperiksaan, dan kelas kan? Tapi hakikatnya kehidupan di sekolah ni bukan sekadar itu sahaja. Kita sebagai murid boleh ikut pelbagai aktiviti di luar waktu pembelajaran. Contohnya, unit beruniform, kelab dan persatuan, dan sukan dan permainan. Semua ni dikenali sebagai kegiatan co-curriculum. Tapi, pernahkah kamu tertanya-tanya kenapa semua murid wajib untuk menyertai aktiviti co-curriculum? Adakah sekadar untuk memenuhi jadual sekolah ataupun sebenarnya ada tujuan yang lebih besar? Sebenarnya, semua aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah mempunyai dasar dan garis panduan tertentu. Dasar-dasar inilah yang memastikan semua murid mempunyai peluang untuk belajar benda yang sama, mencuba benda baharu, dan mengembangkan potensi diri. Okey, dalam video ini kami akan berkongsi tentang dasar-dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum serta mengapa co-curriculum sangat penting bagi setiap murid. Kami juga akan menunjukkan beberapa situasi dan lakonan ringkas agar penerangan kami lebih mudah dipahami. Jadi, tanpa melenggahkan masa, jom kita bentangkan. Sekarang, mari kita masuk dalam dasar-dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Dasar pertama dalam pelaksanaan kegiatan co-curriculum ialah kegiatan co-curriculum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Maksudnya, kurikulum bukanlah aktiviti sampingan atau sekadar mengisi masa lapang selepas waktu pembelajaran. Sebaliknya, co-curriculum ialah komponen penting dalam sistem pendidikan negara yang melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Melalui co-curriculum, murid bukan sahaja memperoleh ilmu secara teori, malah mereka berpeluang mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dipelajari dalam situasi sebenar. Oleh itu, setiap murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti co-curriculum kerana ia membantu perkembangan secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Sebagai contoh, pihak sekolah sering menganjurkan berbagai aktiviti co-curriculum seperti pertandingan pidato, syarahan, bercerita, forum, kuis akademik, pameran, program khidmat masyarakat, dan kem kepimpinan. Melalui aktiviti-aktiviti ini, murid berpeluang untuk mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dalam situasi sebenar. Pada masa yang sama, mereka turut mengembangkan kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Dasar ini sangat penting kerana ia membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang dipelajari melalui aktiviti co-curriculum dalam kehidupan seharian dan juga di dalam bilik darjah. Melalui aktiviti co-curriculum, murid belajar berkomunikasi dengan lebih yakin, bekerjasama dalam kumpulan, meluruskan masa, menyelesaikan masalah, dan memimpin rakan-rakan mereka. Kemahiran-kemahiran ini bukan saja membantu mereka semasa mengikuti aktiviti di sekolah, malah turut memudahkan proses pembelajaran dalam kelas serta boleh diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, mari kita saksikan video ini untuk melihat bagaimana kemahiran yang dipelajari melalui aktiviti co-curriculum dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan juga semasa PDP. Esther, aku okey? Saya nervous, semua bertanding sudah. Saya rasa kita perlu buat satu kaedah pernafasan ni. Apa tu? Kaedah pernafasan 478? Okey, saya tunjuk. Tegak dulu. Lepas tu, dalam masa kiraan 4 saat, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembus perlahan-lahan 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, perlu buat pernafasan ni berulang-ulang. Jadi macam mana Esther? Okey sudah? Ya, Erika, saya rasa tenang betul. Syukurlah. Erika, kenapa Esther tadi? Dia nervous. Nervous? Ya. Lepas tu dia sesak nafas lah. Ya. Jadi apa kau buat? Jadi saya kasih tenang dia guna kaedah 478. Kaedah pernafasan 478. Dari mana kau belajar? Oh, saya belajar dari unit beruniform bulan 1 hari itu. Jadi adalah sedikit membantu dalam situasi sebenar. Yes, gila kamu punya unit beruniform. Ya. Ini nanti mau join lah juga. Boleh. Nanti banyak juga lah ilmu yang kita boleh belajar. Kamu nampakkan video tadi. Sekarang, kamu lebih faham tentang dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum yang pertama. Secara ringkasnya, dasar pertama menunjukkan bahawa co-curriculum melengkapkan proses pembelajaran di dalam bilik darjah dengan memberi peluang kepada murid untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Seterusnya, mari kita lihat kepada dasar yang kedua pula. Hai, jumpa saya lagi. Seterusnya, kita beralih ke dasar utama yang kedua, yaitu penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Dasar ini bermaksud
Setiap murid yang berdaftar di sekolah perlu melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Penyertaan ini bukan sekadar hadir sahaja, tetapi murid juga digalakkan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Dasar ini diwujudkan kerana ko-kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Oleh itu, penglibatan murid adalah sama pentingnya dengan pembelajaran akademik kerana kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk perkembangan murid secara menyeluruh. Sebagai contoh, setiap murid akan didaftarkan dalam 3 komponen ko-kurikulum, iaitu badan beruniform, kelab dan persatuan, serta sukan dan permainan. Pihak sekolah akan menyediakan jadual aktiviti ko-kurikulum secara berkala. Murid perlu menghadiri perjumpaan, menyertai aktiviti yang dirancang serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kehadiran dan penglibatan mereka juga direkodkan sebagai sebahagian daripada pentaksiran ko-kurikulum. Sekarang, mari kita lihat kepada kepentingan dasar ini. Dasar ini penting kerana ia memastikan semua murid mendapat peluang yang sama untuk mengembangkan potensi diri tanpa mengira latar belakang atau pencapaian akademik. Melalui penyertaan yang aktif, murid dapat membina disiplin, memupuk sikap bertanggungjawab, meningkatkan keyakinan diri, serta belajar bekerjasama dengan rakan-rakan. Selain itu, murid juga berpeluang untuk menemui bakat dan minat yang mungkin tidak dapat diserlakan melalui pembelajaran di dalam bilik gajah. Dalam konteks pembelajaran pula, sikap seperti menepati masa, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik, dan berani menyampaikan idea yang dipupuk melalui ko-kurikulum dapat membantu murid menjadi lebih aktif semasa PDP. Kemahiran ini juga boleh diamalkan dalam kehidupan seharian, sama ada di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan dasar ini, mari kita sama-sama saksikan video berikut yang memaparkan beberapa contoh amalan yang perlu dilakukan dan amalan yang perlu dielakkan semasa menyertai aktiviti ko-kurikulum. Jom. Oh. Pernah kalau? Kan baik tidak join ko-kurikulum macam ni. Kan santai aja. Boleh ketua tidak datang? Dong si hijau tuh hari tidak datang, tidak juga kena denda. Alah, cikgu disiplin kita tuh cikgu tuh. Tahu tak kita tidak join ko-kurikulum selalu. Tapi tidak pun dia ambil tindakan. Kan tidak juga wajib betul. Bagaimana kita pergi kan? Bagus kita berlatih jadi sini lompat-lompat kah? Mau menari lah saya. Apa kalau tadi itu tidak best pun. Ya kan jam berapa sudah nih? Wih, lewat sudah nih. Nanti kita lewat pergi perjumpaan. Ya kan ada perjumpaan pula. Cikgu suruh ambil kehadiran lagi tuh. Ada kawat lagi kita lepas nih. Marilah. Kamu sudah nampak kan video tadi? Kesimpulannya, dasar utama kedua menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan ko-kurikulum adalah wajib dan setiap murid perlu hadir serta melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Seperti yang ditunjukkan dalam video tadi, murid seharusnya mematuhi jadual, memberikan kerjasama, dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Manakala, sikap seperti ponteng atau tidak hadir tanpa alasan yang munasabah perlu dielakkan. Dalam masa yang sama, guru juga memainkan peranan yang penting untuk memantau kehadiran murid dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap murid yang ingkar arahan, mengikut peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dengan itu, matlamat pelaksanaan ko-kurikulum dapat dicapai dengan lebih berkesan. Seterusnya, mari kita beralih ke dasar utama yang ketiga. Tapi kan macam kabur pula kameranya. Saya bersihkan sekejap, oke? Baik, dasar yang seterusnya ialah dasar utama 3 yang bermaksud semua guru wajib melibatkan diri dalam pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Penglibatan ini merangkumi peranan sebagai guru penasihat, jurulatih, pengiring, penyelaras atau ahli jawatan kuasa dalam aktiviti ko-kurikulum. Tanggungjawab ini merupakan sebahagian daripada tugas rasmi guru dan bertujuan memastikan aktiviti ko-kurikulum dapat dilaksanakan secara terancang, berkesan dan selamat. Jadi dasar utama 3 ni ada beberapa kepentingannya. Yang pertama ialah memastikan aktiviti ko-kurikulum berjalan dengan lancar dan sistematik, iaitu kehadiran guru membolehkan setiap program dirancang, diurus dan dipantau dengan baik. Yang kedua ialah menjamin keselamatan dan kebajikan murid. Guru bertanggungjawab mengawasi murid sepanjang aktiviti bagi mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan disiplin dipatuhi. Kepentingan yang seterusnya ialah meningkatkan kualiti pencapaian ko-kurikulum sekolah. Contohnya penglibatan aktif guru dalam latihan dan persediaan membolehkan murid mencapai prestasi yang lebih cemerlang dalam pertandingan dan program di pelbagai peringkat.
Jadi, dasar utama 3 boleh dilihat dari segi situasi seperti guru mengiring murid, menyertai perkemahan unit beruniform, pertandingan sukan atau lawatan sambil belajar, serta memastikan keselamatan mereka sepanjang program. Agar dasar ini lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh situasi yang kami lakonkan. Cikgu Erika, marilah masuk gym. Memula sudah perjumpaan kokon kita. Ayo, aku duluan lah, nanti saya ikut. Cikgu Erika, marilah lebih padang. Cikgu Esther pergilah dulu, nanti saya ikut. Saya duluan ya. Ya. Malas kopi padang nih, bola lagi. Oke, semua lepas ni kita akan pergi ke padang. Kita akan belajar beberapa teknik main bola. Oke, semua. Di mana lagi dia? Halo, ya Jubi. Selamat pagi Jubi. Ya Jubi, boleh. Saya jumpa sekarang Jubi. Oke, makasih Jubi. Walaupun satu bidang kokurikulum itu bukanlah bidang yang kita minati, namun sebagai seorang guru kita haruslah mewajibkan diri dalam mengikuti aktiviti kokurikulum tersebut agar dapat melaksanakan dasar utama 4 yang telah ditetapkan dalam kokurikulum kebangsaan. Hal ini karena guru sangatlah penting dalam membantu aktiviti kokurikulum berjalan dengan lancar dan turut memastikan keselamatan murid terjaga semasa aktiviti kokurikulum. Baik, dasar utama yang seterusnya ialah dasar utama yang keempat, yaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, menguku, dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan, dan kokurikulum, serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif. Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran baru, serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi, dan rohani murid secara seimbang. Dasar utama 4 ada beberapa kepentingan. Yang pertama, mengukuhkan pembelajaran murid dengan memberikan peluang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam situasi sebenar. Yang kedua, melahirkan murid yang seimbang dan holistik melalui pembangunan intelek, jasmani, emosi, rohani, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, memastikan pelaksanaan kokurikulum lebih berkesan dan berkualiti karena setiap aktiviti mempunyai perancangan, objektif, dan kaedah penilaian yang jelas. Agar lebih mudah memahami dasar utama 4 ini, mari kita lihat contoh situasi yang kami lakonkan. Assalamualaikum kelas. Jadi kelas, hari ini kita mau belajar apa? Sit up cikgu. Oke, betul. Hari ini kita mau belajar sit up. Jadi tangan memeluk tubuh. Macam mana memeluk tubuh ya kak? Peluk tubuh macam ni cikgu. Nah, betul. Lepas tu jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya pun tak mau lama-lama sebab saya ada meeting lepas ni. Itu sajalah. Okey, sekian. Terima kasih. Okey. Jangan keluar-keluar kelas ya. Apa sih macam ni? Tidak tahu pula. Tahu sikit-sikit je tadi. Pernah nampak orang buat. Apa ya? Hari ini kita mau belajar apa? Sit up cikgu. Oke, betul. Hari ini kita mau belajar sit up. Jadi tangan memeluk tubuh. Macam mana memeluk tubuh ya kak? Peluk tubuh macam ni cikgu. Nah, betul. Lepas tu jadi semua sudah paham kan apa itu variasi sit up? Sudah cikgu. Selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan,
Guru haruslah membawa murid mempraktikkan teknik ini di luar bilik darjah agar dapat mengukuhkan lagi kemahiran dan pengetahuan murid. Oke, Esther, tolong cikgu ambil mat di atas tuh. Ambil satu saja. Oke, tolong letak dekat sini. Oke, jadi cikgu mau satu orang. Erika boleh? Boleh cikgu. Sini, Erika. Oke, Erika baring. Oke, Erika baring. Oke, semua boleh nampakkan si Erika. Erika. Oke, ya. Baris pertama, tak menggunakan tangan, tapak tangan nih masih sampai di sini. Oke, ini ialah variasi yang basic lah. Yang basic kita buat, oke? Oke, 1, 2, 3, bangun. Oke, macam ni ya. Variasi pertama, semua boleh nampak? Kamu ada dapat rasakan tekanan di perut? Rasa cikgu. Oke. Variasi kedua pula, siku. Siku kena dengan lutut kamu di sini. Oke? Coba. 1, 2, 3, baring. Bangun. Oke, nampak? Lutut dengan siku kena. Oke, baring semua. Lepas tu, variasi ketiga ialah tangan memeluk tubuh. Memeluk tubuh ni bermaksud begini. Kalau kamu selalu memeluk tubuh begini kan? Dalam sit up ni, kamu kena tangan satu dekat sini, tangan satu di atas ni. Okey. Pastikan di atas perut ya. Okey. 1, 2, 3, bangun. Okey. Mesti kamu punya postur bangun tu mesti macam ni. Barulah dikira 1. Okey. Barang. Okay, itu variasi 3. Semua boleh faham? Okey. Variasi keempat pula, tangan atas kepala. Okey, Erika bangun dulu sekejap. Kita tunjukkan macam mana. Okey, tangan atas kepala macam ni. Boleh juga macam ni ataupun ada selalu orang buat macam ni. Okey, ikut keselesaan kamu lah macam mana. Jadi kalau Erika dia selesa begini. Okey, Erika baring balik. Okey, Erika cuba bangun. 1, 2, 3. Okey. Kadang-kadang orang yang ada masalah di belakang, diorang tidak dapat bangun sebab diorang akan rasa sakit di bahagian perut. Okay, sebab ini memerlukan kekuatan abdomen kamu. Okay, jadi itu yang variasi keempat. Sekarang cikgu mau ajar variasi kelima. Variasi kelima pula, tangan di bahagian belakang. Coba Rika. Okay, belakang macam ni. Sentuh bahu belakang kamu. Boleh begini. Semua pergi sini lah. Semua pergi sini, nampak macam mana? Okay. Okay, Rika boleh baring. Okay. 1, 2, 3, bangun. Okay. Ini memerlukan kekuatan abdomen yang sangat tinggi sebab kita punya tangan kita letakkan di bahagian belakang. Kalau tadi kita letak bahagian kepala, yang ini kita letak bahagian belakang badan kita. Jadi kita akan rasa susah untuk bangun. Okay? Jadi Erika, kamu sudah melakukan satu perlakuan yang sangat baik. Boleh bangun sudah? Okay, Erika. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Siapa yang mau cuba boleh cuba. Ada masa banyak lagi nih. Mana tahu kamu mau cuba-cuba untuk ujian nanti kan? Minggu depan kita akan buat ujian. Cikgu harap kamu dapat buat yang terbaik lah untuk ujian nanti sebab cikgu sudah ajar macam mana. Cikgu sudah tunjukkan cara dia. Oke, Erika, boleh? Boleh. Esther boleh? Boleh. Oke. Jadi itu sajalah. Jadi begitulah dasar utama 4 dalam Go-Curriculum. Jom kita lihat dasar utama yang seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah dasar kelima. Dasar kelima ialah dasar penyertaan beramai-ramai, di mana dasar ini tidak menumpukan atau eksklusif kepada murid yang berbakat sahaja, tetapi membuka ruang yang adil kepada semua murid. Maksud dasar penyertaan beramai-ramai ini ialah semua murid wajib mengikuti semua aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum ni ada 3. Contohnya seperti unit beruniform, kelab dan persatuan,
dan sukan dan permainan. Jadi, dasar ini berfokuskan kepada pihak sekolah menyediakan ruang, fasiliti yang mencukupi dan adil kepada semua orang tanpa mengira tahap keupayaannya atau akademiknya supaya tidak ada isu keciciran murid yang tidak mengikuti aktiviti kokurikulum kerana aktiviti ini sangatlah penting untuk markah PAJSK mereka. Kalau markah PAJSK mereka rendah, bagaimana mereka ingin menyambung pelajaran? Walaupun perkara ini dianggap remeh, tetapi sebenarnya perkara ini sangat penting kerana penilaian akan dibuat melalui akademik dan markah PAJSK kita. Bagaimana contoh yang sepatutnya diaplikasikan di sekolah tentang dasar 5 ni? Boleh kita lihat di sini. Silakan. Saya mau ikut join pingpong boleh? Saya ada bakat, madam. Saya boleh pastikan yang kita masuk ke kebangsaan. Apa kamu cakap Miss Faiza? Sudahlah, bagus kamu pergi kelas, belajar. Okay? Saya mau mas. It's okay. Apalah kebangsaan. Tiba-tiba tengok pula. Tahu hari itu Esther, ada seorang murid nih yang ada masalah pembelajaran tuh. Mana? Yang satu murid tuh namanya Suhaiza, ada masalah apa tuh? Disleksia. Iya. Oh, kenapa dia? Hari itu lucu betul. Dia pergi jumpa dengan saya. Terpinga-pinga dia. Dia bilang dia mau ikut pingpong. Lepas itu dia cakap lah yang dia mau wakil untuk kebangsaan. Oh, Tapi tidaklah saya ikut. kenapa? Aduh, macam mana lah nanti susah lagi mau cakap mau ajar pasal peraturan pingpong ni semua, aturan sukan ni semua. Nanti lambat lagi dia kan ada masalah pembelajaran. Tapi kan saya rasa lagi bagus kok uji dulu dia. Mana tahu sebenarnya bakat dia di sana. Saya yakin no. Kenapa pula mau uji dulu? Tapi kan Cikgu Erika, kita tidak boleh tengok dari segi luaran je tahu dari segi akademik je. Kita mesti tengok dari segi kurikulum juga. Mana tahu itulah bakat dia. Oh ya betul juga lah kan. Aduh silap saya tengok keluaran dia je. Mana tahu dia betul-betul berbakat. Oke lah kalau macam itu saya uji lagi nanti. Betul-betul mau ikut pingpong? Iya, madam. Saya betul-betul mau ikut. Saya akan buktikan pada madam yang saya boleh sampai kebangsaan. Jadi mulai minggu depan cikgu mau Suhaiza berlatih pingpong. Boleh? Seriuslah, madam? Ya. Seriuslah, madam? Madam! Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Sebab terima kasih, madam. Ya. Jadi madam mau Suhaiza berlatih bersungguh-sungguh, okey? Tunjukkan yang betul-betul Suhaiza boleh masuk kebangsaan. Okey. Jadi, apa kepentingannya dasar penyertaan beramai-ramai ni? Banyak kepentingannya. Contoh, yang pertama, penerapan JERIS, jasmani, emosi,
rohani, intelektual dan sosial. Apabila kita mengikuti aktiviti kokurikulum, tidak semestinya kita bersukan sahaja, tetapi dalam sukan itu sendiri ada penerapan jeris itu. Contoh, emosi. Bagaimana seorang pengerusi mestilah dilantik oleh murid, mestilah dilantik daripada kalangan murid kan. Bagaimana seorang pengerusi itu memimpin anak-anak didiknya, bagaimana dia mengawal emosinya supaya tidak berlaku sebarang pergaduhan dalam ahli-ahli kelabnya. Kemudian yang kedua ialah pemupukan perpaduan. Sudah semestinya di sekolah ada pelbagai etnik, ada pelbagai budaya dan agama. Contohnya agama Islam, Katolik. Kalau dari segi bangsa, mungkin ada bangsa Cina, Melayu, India. Dan apabila satu unit beruniform ni mestilah dipelopori oleh semua bangsa ni. Jadi, bila mereka semua mengikuti aktiviti tersebut, mestilah diorang akan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang perlu dicapai. Cara rumusannya, dasar 5 ini bukan sekadar pelengkap atau peraturan yang perlu dipatuhi, tetapi ia merupakan serampang dua mata dalam sistem pendidikan kita, supaya kita dapat melahirkan murid yang dapat mencapai dasar KPM, iaitu anak baik lagi cerdik. Itu sahaja daripada kami, dasar 1, dasar 2, dasar 3, dasar 4 dan dasar 5. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.